I Madani ni macam sikit sangat dah Is. Apa pendapat awak Is? 100 ni macam tak payah bagi. Okey. Kenapa tak masuk dalam akaun terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes. Salam Shah Alam. Salam Shah Alam. Salam Madani. Salam Madani Dia dah bagi hinawal lah apa yang kita nak bincang pada hari ni. Selamat datang sahabat-sahabatku. Ya, terima kasih. Hari Yang kita rindu. Saudara Iskandar. Yang 2 episod menghilangkan diri. Yes. Dan episod hari ini kembali bersama kita. Yes. Selamat kembali Selamat kembali Iskandar. ke Konti Studio A Podcast Marahan. Kita ada studio Ini studio lah. Ada studio lah Sebab kita dah cakap dengan owner kedai mamak ni. Dia bagi. Betul. Betul. Cuma dia punya budak dia tu yang tadi yang kecoh lebih. Ah. Aku punya akaun kat sini anak beranak semua. Family aku makan kat sini dah macam dapur kedua. Pagi sini, petang sini, tengah hari sini, malam tak boleh tidur sini juga. Okey. Kita sebelum tu, apakah perkembangan Iskandar lah, mula dulu. Oh, sangat-sangat sibuk. Alhamdulillah. Adalah job sikit-sikit boleh lah untuk beli pampers dengan susu anak kan. Alhamdulillah. Boleh lah. Alhamdulillah. Itulah. Awak travel jauh juga Jauh saya. Sampai ke negeri mana untuk apa awak punya perniagaan kali ni? Awak punya training kali ni? Kuantan, Terengganu, Kelantan, Cyber, Shah Alam minggu depan KL. Awak dah jadi seorang perantauan. Tapi doa orang yang musafir tu makbul. Amin insyaAllah. Okay. Betul. So memang ini memang nasib baik kita ada kesempatan. Awak ada kesempatan untuk bersama kita hari ni. Oh betul, sebab esok pagi saya dah betul nak pergi ke Port Dickson. Yes. Oh, ada kerja lagi lah. Saya ada kerja lagi. Mana dah tak kenal rumah lah lepas ni. Ya, saya rasa macam Bazir pula sewa rumah. Tapi kalau tak sewa nak duduk mana pula ya? Ya, itu betul tak? Okay Mi, apa pengamatan awak Mi? Aduh, sepanjang saya kita ni daripada episod 8 ke episod ke-9 sepanjang minggu ini saya banyak habiskan masa study sebenarnya 2-3 hari ni. Sebab apa study tu tiba-tiba? Saya ada exam yang saya ambil. Saya ingat awak ambil khusus kahwin. Bukan. Khusus kahwin. Khusus kahwin tak payah tadi. Mana pergi tahu drama je. Mana tahu ada ujian lisan. Dan khusus kahwin saya dah ada Mantap. Siapa yang berkenan tu boleh DM admin. Khusus kahwin saya dah ambil lama dah. Tahun 2019 tak silap saya. Tapi sijil tu boleh pakai lifetime. Gitu kan. Betul. So exam selesai ni? Saya exam selesai, alhamdulillah selesai. Dan dah keluar result? Dah keluar result dah. Alhamdulillah lah. Dapat keputusan yang baik, cemerlang, alhamdulillah. Tahniah. Terima kasih. Okay, so saya pula perkembangan alhamdulillah. Saya sempat exercise kembali. Apa pergi gym? Tak pergi Saya gym? jogging kat padang belakang ni. Saya ambil masa 45 minit. Same time. Okay, ada tu siapa nak follow Strava saya boleh. Wah. Promo nampak? Promo nampak. Ada kawan-kawan nak buka mana nak jogging sama-sama. Dan insyaAllah tahun depan azam baru saya akan mula berbasikal kembali. Wah, itu yang kita nak dengar tu. Cara sebab hidup kalau sihat. abang main basikal saya nak join. Semestinya Mi, kan kita nak pergi naik basikal tengok Is main gym. Betul. Lepas tu kita pergi mamak. Lepas tu kita record podcast. Yes. Yeah. Okay, kita punya tajuk pada hari ni yang tengah trending Tengah trending apa dia tu? Dan ramai terbabit. Hampir 10 juta rakyat Malaysia terbabit. Iaitu e-Madani. So e-Madani ni merupakan bantuan tunai yang diberikan oleh kerajaan sekarang kepada rakyat Malaysia yang berkelayakan lah. So Is, awak dah mohon? Tapi saya dah mohon. Tapi kan, sebelum kita masuk e-Madani, saya lupa lah. Apa dia? Saya ada pantun sebenarnya. Okey, betul lah pasal pantun. Okey, awak jual pantun sebenarnya. Okay. Sebab kita dah start 2-3 episod yang lepas kita mula dengan pantun kan. Yes. Tak boleh, minggu ni mesti kena ada juga pantun. Okey. Anak kecil bermain-main.
Selamat datang ke podcast Marhain. Ada siapa nak sambut? Saya sebab bila jadi 3 orang ni, saya jadi pengurusi majlis. Okey. Jadi kita bagi kat ahli panel kita. Awak kena boleh. dia nak jual, awak kena beli. Yeah. Okey, boleh tak ada masalah. Saya pakar bab ni, belajar dengan Ahmad Maslan. Belajar dengan Ahmad Maslan boleh macam cikgu awak ni. Kahwin 2 sampai ke bulan. Okey. Wow. Podcast Marhain dah episod ke-9. Itu yang kita mau. Handsome. Okey, so Imadani. Imadani ramai orang sedang mohon dan ada yang dah dapat. Okey. So macam awak dah mohon. Saya dah mohon. Okey. Dan saya tak dapat. Awak tak berkelayakan. Awak rakyat Malaysia? Ditolak terus. Itu buat saya jadi was-was. Adakah awak bawah umur 21? Saya rasa mungkin dia tengok muka saya macam budak ni mungkin 16 tahun kot. Baby face. Dan awak tak dapat dah. Dikatakan diberikan. Saya tak dapat dan saya sebenarnya tak ada masalah pun sebab mungkin saya tidak menepati syarat lah. Tapi somehow ahli keluarga saya ada di antaranya yang menepati segala syarat-syarat, tapi tak dapat juga. Wah, macam tu pula. Itu netizen dan rakyat Malaysia sebenarnya mempersoalkan Imadani ni dari segi keberkesanan dia penyampaiannya. Dan bagaimana dekat awak? Saya baru apply petang tadi. Jadi masih lagi tak tahu, dia punya still in progress lah, dia punya tu. Masih tak tak dapat ada pengesahan lagi. Still tak dapat lagi lah. Saya pula saya tak apply lagi. Memang tak nak ke macam mana? Bukan tak nak, sebab kesesakan dekat ada trafik. Kita boleh minta dekat ramai penyedia kan. Okey, betul. Kita boleh minta dekat Settle MAE, Touch 'n Go e-wallet dengan Shopee tak silap. Shopee Pay dengan lagi satu apa? Settle, Touch 'n Go, Shopee Pay, MAE. Saya rasa ada 4 je kot. Ada 4 je. Okey lah, mungkin kalau ada yang kita tertinggal boleh komen kat bawah. So saya tengok semua mengalami kesesakan. Ada yang tak boleh login MAE, ada yang tak boleh login Touch 'n Go sebab 10 juta rakyat Malaysia. Katakanlah separuh 5 juta rakyat Malaysia pergi serbu satu platform ni sejuta. Saya ingat server mana pun jam. Jadi timbul pula di kalangan rakyat ataupun di kalangan netizen mengatakan Imadani ni macam sikit sangat dah Is. Apa pendapat awak Is? 100 ni macam tak payah bagi. Okey, kenapa tak masuk dalam akaun terus? secara jujurnya lah kan, saya ada 2 pandangan yang kontradik lah. Okey. Pertamanya, dari segi apakah keperluan untuk kerajaan menyalurkan dana RM100 melalui Imadani ni? Adakah dia diperlukan oleh rakyat sebenarnya? Pada pendapat saya diperlukan. Pada pendapat abang mungkin diperlukan lah. Dan mungkin siapa tak nak RM100 walaupun dalam siapa tak nak duit free. Siapa tak nak duit free. Itu adalah benda yang normal lah. Kita pun kalau boleh nak dapat duit free kan. Tapi masalahnya keberkesanan dalam memberikan RM100 kepada rakyat. Adakah benda tu diperlukan? Maksudnya kalau nak bagilah 300, 400. Mungkin benda yang dia boleh beli dengan duit tersebut lah, boleh orang kata menampung kehidupan sedikit lah. Faham. Sebab dengan keadaan sekarang ni RM100 ni rata-ratanya tak boleh nak buat apa pun dengan RM100 tu. Tak mencukupi lah. Satu, dia tak mencukupi. faham. Kedua, pelaksanaan dia pun sangat terhad. Kan? So contohnya kita dapat duit dari Touch 'n Go e-wallet. Beli barang RM9.70. Dah 30 sen nak beli apa? RM97. RM97 ada baki 30 sen. Tak, RM99.70 lah. Baki 30 sen. 30 sen tak boleh nak guna pakai. Unless kalau dia top up sikit. Top up balik lah. Tapi at the end of the day, adakah RM100 ni memberikan impact yang besar? So mungkin ada yang cakap, tak, saya memerlukan RM100. Tapi kalau tengok balik kehidupan diorang, RM100 tu nanti diorang pergi beli untuk buat benda-benda aksesori telefon lah, itulah, barang kuali lah yang saya risau RM100 tu diorang pergi buat main mesin. Tak tahulah kalau ada. Saya takut masuk 10. Tak, sebab mindset dia macam ni. Kalau dia dapat mungkin 300 seperti mana kerajaan-kerajaan sebelum ni berikan bantuan macam BRIM lah. Macam BRIM masalah kita. Masuk dalam akaun bank, masuk dalam akaun bank, nilai dia pun 300. Duit tu cukup untuk dia membeli barangan untuk dia survive.
Okay, tak kisahlah apa barang keperluan ke ataupun ni kan. Tapi bila RM100 dalam kepala otak dia, aku tak boleh survive dengan RM100. So apa dia akan buat? Mungkin macam Jimmy cakap lah, masuk 10, cuci 30 contoh. Ganda kan. Dia cuba untuk menggandakan. Okay, pendapat awak yang kedua? Okay, pendapat saya yang kedua, sekiranya yelah benda ni pun dah dilaksanakan. Okay. So dalam pelaksanaan dia ni, sebenarnya dia nak bagi ke dia tak nak bagi? Sebab saya yakin ramai netizen pun berpendapat yang sama, menepati semua syarat tapi tak dapat. Okay. Jadi persoalan dia kat sini, dekat mana orang-orang ni duduk? Adakah perlu rayuan ke? Adakah perlu rayuan ke ataupun apply lagi sekali ke? Dan kalau kita tengok kenapa dia reject pada awalnya. Saya kenal satu orang yang bergaji RM3,000. Setiap bulan gaji RM3,000 lah kan. So masa setahun plus minus dah RM36,000. So kalau ikutkan, dia dah di bawah minimum income RM100,000 setahun. Still tak dapat. Kalau ada syarat-syarat yang kata okay, kalau you tak submit report tax LHDN punya ni, dan you tak dapat, okay lah, at least orang dah prepare. Tapi benda ni tak ada, tak dituliskan mana-mana. Yelah, saya ada dengar juga orang yang tak submit e-filing. Sebab e-filing sepatutnya semua orang yang bekerja dan bermajikan dia kena submit. Even tak kena cukai ke itu cerita nombor 2, tapi kena submit kan. Ada orang cakap sebab tak submit sebab tak declare e-filing tu. Tak declare pendapatan sebenar dia tu. Itu yang saya maksudkan. Benda ni tak tertera dalam syarat-syarat dia. Jadi sebenarnya dia nak bagi ke tak nak bagi? Ataupun sebenarnya bajet kerajaan tak mencukupi, dikatakan untuk X number of people, katalah contoh untuk 10 juta orang RM100, maka akan jadi lebih kurang dalam berapa? Dalam 1 bilion lah kan. Mungkin dana kerajaan pun tak mencukupi 1 bilion tersebut. So dia cut. Mungkin yang dapat pun 2-3 juta orang. Oh okay, betul. Ada logik. Boleh jadilah. Boleh, ada logik. Faham. Sebab kalau kita tengok dengan kaedah-kaedah yang dijalankan oleh kerajaan terkini, dia seakan-akan okay, kita akan memberikan bantuan ni, kita akan memberikan bantuan tu. Tapi perasa ataupun tidak, dia akan cut dekat mana-mana ni. Okay, ni kita cut sikit, ni kita cut sikit, ni kita cut sikit. Bukan kita nak kata benda ni secara rawaknya. Okay. Tapi kalau kita tengok dalam setiap bantuan tu mesti ada sangkut dekat mana-mana tau. Kat mana-mana inisiatif dia ada sangkut. Okay, orang ni dapat, orang ni tak dapat. Dia akan ada sangkut macam tu. Dia tak meluas dan tak telus lah, something like that lah. In a way dia boleh nak kata dia tak telus tu ialah juga mungkin. Maksudnya bukanlah kata orang dalam ambil duit, tidak. Mungkin sebenarnya dana kerajaan tu tak cukup pun. Faham. Sebenarnya saya rasa macam tu lah. So dia macam dia fancy work je lah, popularity lah. Betul. Sebab tu saya rasa ramai rata-rata netizen agak marah. Dan mungkin berpendapat sama macam saya. Pandai cakap tapi tak pandai buat. Oh, okey. Macam mana pula Jimmy, apa pendapat awak agak mengenai saya ada beberapa opinion lah pasal ni. Sebab kalau kita tengok syarat dia syarat lah untuk dapat e-Madani ni. Malaysian citizen is age 21 tahun dan ke atas, annual income 100,000 dan ke bawah. Atau penerima sumbangan tunai rahmah, SDR. SDR. Soalan saya pertama, katalah saya bujang, dapat SDR 350. Adakah yang RM100 dia bagi ni dia tolak daripada 350 tu? Saya rasa tak. Ini adalah tambahan. Tapi yang saya tahu kalau awak penerima e-belia tunai, something like that, saya tak faham, tak ingat nama dia, dan awak tak entitled untuk dapat RM100 ni. Oh, e-belia tunai hari tu kan student. Di student bawah umur 21 tak silap. Betul. Atau 20 kot. Oh tak. Sebab saya rasa bukan bawah 21. Maksudnya untuk student dapatlah duit tu bawah 30 kot rasanya. Saya tak ingat lah berapa. So selagi dia bergelar student so sebab dia dah dapat peruntukan dekat e-belia tu, and then dia tak dapat dekat e-Madani. Lagi satu saya fikir macam ni. Sebenarnya kalau kita tengok sekarang, yelah kita tahu kos hari hidup tu makin hari makin meningkat. Yes, betul. Jadi mungkin bagi kita RM100 tu kecil. Tapi nilai RM100 bagi orang yang betul-betul memerlukan sangat-sangat besar bagi saya.
walaupun dia cuma RM100. Okey. Dan saya faham, saya tengok di X petang tadi, ramai netizen atau warga-warga X ni dia hantam kerajaan, dia bantai macam itulah. Okey. Dia kata kenapa satu yang diorang persoalkan adalah kenapa hanya 4 platform dia yang boleh, iaitu Touch 'n Go e-wallet, MAE, Settle dengan Shopee. Dan untuk belanjakan tu tidak meluas. Itu isunya lah yang diorang persoalkan lah. Kalau kawan-kawan ada opinion pun boleh jugalah sambung. Cuma yang kedua saya nampak adalah ada setengah orang juga yang upload gambar. Oh, alhamdulillah aku dah habiskan RM100 ni untuk beli barang dapur di 99 Speedmart. Ada orang yang betul-betul bersyukur menggunakan. Dia tak pergi kedai mesin lah. Ada tak pergi kedai mesin, dia tak pergi beli casing phone baru. Okay. Tapi itulah Mi. Sebab tu saya rasa benda ni mungkin segelintir yang bukanlah segelintir, mungkin ramai yang memerlukan. Dan mungkin daripada ramai yang memerlukan tu, segelintir je yang betul-betul beli barang-barang basah kat rumah untuk masak dan sebagainya. Keperluan harian. Dan mungkin ramai pula yang bawa duit tu untuk merapu. Untuk beli Merapu. Beli benda yang eksesif ya, contohnya beli tapi perabot. Tapi dia ada kawalan kan, betul tak, untuk perbelanjaan e-Madani ni, betul tak? Dan saya rasa sebab itulah kerajaan buat kawalan tu. Tapi sebenarnya kawalan dia pun tak adalah nak kata kawalan sangat. Sebab dia boleh bayar, dia boleh pergi mana-mana kedai yang ada letak Touch 'n Go punya QR. So katalah kedai tu jual rokok, kita boleh scan. Boleh beli benda tu. Asalkan kita pakai Touch 'n Go gitu. Touch 'n Go benda tu. Faham. Di retail lah kan. Faham. So mungkin tapi online saya rasa kalau tak silap saya tak boleh nak beli lah. Maksudnya beli online ke dia tak boleh. Dekat Shopee, kalau kita nak beli casing phone dekat Shopee tak boleh tak boleh digunakan. Tapi sebab tu saya rasa dia sebenarnya kalau kerajaan nak berikan bantuan setakat RM100 nak bagi tunai, bagi pendapat saya lah, baik tak payah. Faham. Baiknya sebab RM100 tu ke mana? Itu persoalan ni. Jadi kalau anda kata kerajaan ni betul-betul nak membantu dengan RM100, memang bajet RM100 lah untuk ni kan. Tak apalah, sediakanlah barang-barang basah atau barang-barang untuk ni kan. RM100 bernilai RM1. Claim dekat 99. Claim kat 99 contohnya. Maksudnya jadi golongan salah satu dapat betul-betul terus. Sebab saya buat study sikit lah pasal e-Madani ni. Apa benda sebenarnya e-Madani ni? Ramai yang tak faham sebenarnya, dan saya pun jadi tak faham lagi satu. Kerajaan kata, PMX kata e-Madani ni adalah untuk menggalakkan rakyat berbelanja secara elektronik ataupun digital. Pakai scan QR, pakai settle di Petronas. Dia nak menggalakkan rakyat kat arah tu. Dan certain people memang bila saya dah baca berita tu, saya bukan ejen PMX ataupun apa politik. Just kita nak bagi perbincangan textbooknya apa itu e-Madani. Dia nak menggalakkan rakyat guna e-Madani itu. Contoh, katakanlah awak ni memang tak pernah guna e-wallet. So kali ni bila dengan e-Madani, kau gunalah e-wallet. Ada RM100 ni. This is the first experience. Dan kita mungkin kita di bandar ni, dekat Bandaraya Shah Alam ni memang ramai lah memang penggunaan e-wallet kan. Rasanya kalau kita check wallet-wallet masing-masing tak lebih RM10 dah ada cash kat dalam tu, betul tak? Semua scan je kan. Beli burger pun QR je. Kita tak akan beli dekat kedai tu kalau di kedai dia tak ada QR. Itu pun betul. Dia dah jadi keperluan. Jadi rakyat nak kerajaan dengan PMX dia nak galakkan lah. So dia kata ini RM100 untuk kau belajar pakai e-wallet. Something like that lah. Kau jangan buat main mesin, kau jangan buat benda tu. Kau jangan buat judi online pun sama. Walaupun dia boleh pergi kedai kuda dan di cash kan. Ada kan, okay, you mau RM90 tapi I bagi you 90. So tax dia RM10 pun ada juga orang akan exploit sebegitu sekali. Tu satulah. Dan kedua, dia perlu diasingkan dengan STR. STR apa? Sumbangan Tunai Rahmah. Sumbangan Tunai Rahmah dia ada lain. Dan ini e-Madani. Kenapa dia pecah-pecah-pecahkan? Itu saya pening. Tapi kan sebelum ni dah dapat yang RM30 tu. Touch 'n Go. Yang boleh claim kat Touch 'n Go 2018 Zaman Lim Go Eng tak silap. Mungkin dia teruskan.
Dia mungkin diteruskan dengan syarat dengan niat untuk menggalakkan lebih ramai lagi seluruh negara termasuk Sabah, Sarawak dan kawasan pedalaman semua bersama-sama menggunakan e-wallet. Walaupun mungkin dekat setengah-setengah tempat memang tak ada QR e-wallet sebab ada isu pula. Seperti episod yang kita tak keluar yang pasal QR tu. Kita ada special episode yang tak keluar. Tapi itu nanti-nantilah kita keluarkan. Dia akan keluar di episod 101. Tapi bang, bila saya fikir-fikir balik, netizen memang betul. Dia kata ramai yang kata tak cukup RM100 tu. Dia macam ni. Fokus objektifnya dengan e-Madani ni, adakah dia untuk spread awareness, galakkan orang untuk menggunakan QR, ataupun e-wallet, ataupun dia adalah bantuan? Dia kena specify. Kalau dia adalah bantuan, definitely RM100 dan pelaksanaan ni tidak cukup dan tidak efisien. Faham. Kalau dia satu jenis bantuan, tak efisien lah. Tak efisien pun. Tapi kalau dia adalah awareness program, memang untuk bagi RM100 untuk kita merancangkan ekonomi dan at the same time kita nak belajar macam nak pakai e-wallet dan sebagainya. Mungkin okey. Jadi masalah sekarang ni, ke mana hala tuju kerajaan dengan memberikan e-Madani RM100 ni? Jadi penerangan kerajaan pun tak sampai. Betul. So kita sampai kita jadi bincang sebab gusar-gusar kawan-kawan kat office. Aku tak dapat kan. Dalam family group kan. Ada yang dapat, ada yang tak dapat kan. Betul lah pasal di sosmed memang tak payah cakap lah. Lagi-lagi bila semalam kot tak silap saya, Maybank punya official X dia keluarkan statement, sorry sistem kita down. Semua orang mengamuk bising. Tapi kan saya respect lah. Saya ada pada zaman BRIM diperkenalkan. Okay. Kita pergi dekat Dewan Sekolah dengan ceramah dekat sejam, tak apa-apa. Lepas tu ambil voucher untuk pergi claim dekat bank. Ambil parjolo. Tapi pada waktu sekarang, bantuan kerajaan tu dilakukan melalui e-wallet ni. Dan saya rasa delivery ni bagus. Walaupun dia tak perfect guys. Okay, ada tengah jam sistem kan. Server tak boleh nak tanggung traffic yang begitu ramai. Dan saya rasa benda ni akan makin lama makin handsome lah dia punya tu. So katakanlah tahun depan e-Madani naik 200. Contoh kan. So mungkin masa tu seamless kita punya claim kita tu. Siapa yang layak claim, anda tak layak, pendapatan RM100, setan, kau nak claim apa-apa atas RM100,000 kan. So dapat lagi benda tu. Tapi itulah macam saya cakap kan, daripada zaman sebelum ini kita terpaksa pergi ke pejabat, ke sekolah, ke pejabat kerajaan untuk claim, isi borang apa semua. Dan ni kali ni seamless. Saya rasa it's a good way lah apa kerajaan tengah mendigitalkan lah. Cuma saya kesal lah sebab ada yang geng teori konspirasi ni cakap ini Dajjal. Sebab adakah dia geng yang sama dengan anti-vaksin? Yes. Dia geng-geng sama kan ni. Geng-geng sama. Minta maaf lah. Memang korang ni pun semacam. Saya pun tak faham macam mana kau punya. Tak, sebenarnya diorang ni bukan semacam lah. Dalam arti kata, orang kata kita jujur lah. Diorang ni geng yang bodoh lah. Kita jujur lah. Diorang ni memang bodoh. Terlalu percaya konspirasi. Bukan terlalu percaya Mi. Diorang terlampau bodoh kerana tidak mendapatkan benda yang sahih dan tak belajar tentang ilmu. Faham. Dia percaya pada benda-benda tahyul yang ialah kan. Ada benda mungkin kau boleh lah nak buat sebagai teori konspirasi dan sebagainya. Tapi kalau dah semua benda kau nak libatkan, mampus lah kau. Saya ada nak sentuh sikit. Ni statement daripada X lah. Saya tak nak baca nama dia. Daripada X awak ke? Daripada X awak ke? Ke awak nak buat confession ke apa sebenarnya? Twitter. Ya, awak nak buat confession kan? Okay, dia cakap kalau sini. Kalau tidak saya nak alih kamera tu awak saja. Tak payah. Okay, dia tulis kat X. Dia cakap macam ni e-Madani apa hal tak transfer masuk account bank je? Okay. Kiwak 100 je pun. Kena register. Tunggu proses bagai semua ni. Better lagi BRIM zaman Najib. Betul. Tapi macam kita tengok perspektif yang berbeza lah. Mungkin betul Isyaka Aman cakap tadi, kerajaan buat program ni adalah satu program awareness. Sebab tu dia bukan macam BRIM, dia terus masuk dalam ni kan. STR Sebab STR is different thing. Mungkin lah Dia nak selit. Marah member tu. Betul. Awak pernah tengok logo STR? Tak. Cuba awak kena tengok. Serius, awak kena tengok. Awak kena tengok. Awak buka STR kan. Sumbangan tunai dan saya nak awak teka. Itu saya nak awak teka itu kontraktor tangan keberapa yang buat. Ni.
Logo STR. Kan? Saya rasa kalau katakanlah nak kata saya ni kata buta seni kan. Saya anggap tu macam art berat lah. Siapa yang pergi buat logo tu? Saya bukanlah nak merendahkan budak intern, tapi saya tak tahu lah, mungkinlah itu budak intern yang buat. Mungkinlah kan. Kenapa begitu sekali logonya? Art berat ke apa? Okey, saya tanya lah. Kenapa pendapat awak? Logo Okey. Ini dua pendapat saya lah. Pertama, pendapat saya boleh jadi ini adalah hasil kerja daripada staff yang saya baru buang minggu lepas. Cepat betul masuk. Dia dah buat lama lah. Mungkin time tu dia ambil side job, kita tak tahu lah. Apa dia tone deaf ke ataupun kalau blind ke apa, dia shot sendiri. Dan kedua, staff awak merajuk dengan awak, dia ambil job gimana? Dan yang kedua lah, saya rasa macam ni. Mungkin. Dia tak bagi pada kontraktor. Okay. Dan dia tengok dalam department tu kan. Siapa boleh buat design? Oh, saya boleh buat, saya pakai Canva. Contoh. Tak. Dia tak ikat saya. Yang boleh buat tu dia senyap. Member dia belajar. Dia boleh buat. Bos, dia boleh buat. Saya rasa macam tu lah. Dah submit jalan. Submit on pula tu terus. Member pula dengan aku dengan semua otak banyak kerja lain ni, bos aku suruh buat pula logo MyST lah. Buka Google CANVA. Dalam banyak-banyak logo lah, agensi kerajaan, bantuan kerajaan, itu memang antara logo yang paling berat. Paling berat. Dia paling art berat. Paling art berat lah. Nak kata minimalis tak juga. Dalam podcast ni, saya tu memang tergelak lah dengan dia. Dia kata dia faktor keempat, kontraktor yang keempat. Kontraktor tangan yang keempat yang buat. Tangan yang keempat yang buat. Execute the job. Kita tak nak tuduh. Dia macam ni lah. Pagi tadi saya tengok ada satu video Syada Amzam nyanyi. Nampak tak video? Okey, itu pun video tu pun satu hal juga. Berbakul-bakul ke dia? Masalah dia, kenapa video tu diriliskan? Okey. Kan? Walaupun punyalah teruk suara dia macam lari lah. Maksud kalau saya dalam tim dia, saya akan cakap, kau boleh tak stop nyanyi? Kita record balik nanti boleh? Ataupun auto-tune dulu. Kenapa dia tak synchronize dengan bibir ke apa? Awak kena tengok dulu video tu. Serius Kakak ke adik Adik. Adik Sheila Hamzah. Adik Sheila Hamzah. Apa namanya? Dekat X ada? Semua keluar. Awak tengok kat TikTok lah. Okay, jadi kenapa video dia ditularkan di dalam TikTok? Sebab tim dia orang tak buat quality check QC. Tapi di publicity lah Is. Mungkin lah. So mungkin yang STR ni, My STR punya logo ni pun sama je. Sama ada diorang tak buat QC ataupun memang diorang sengaja nak kita debatkan dekat dalam podcast ni. Kalau tidak, tak ada orang cakap pasal tu kan. Betul. Tak ada orang peduli pun nak tengok website tu. Betul. Mungkin. Betul. Art berat ke? Ataupun tak di QC? Saya nak bagi penjelasan yang video tu itu sebenarnya bukan video. Habis tu? Itu sebenarnya logo. Mana logo? Itu logo. Sebenarnya logo. Itu art berat. Itu sangat-sangat berat. Dia punya berat sampai saya pun tak faham. Saya ingat itu satu publicity yang dirangka oleh TPR dia. Betul. Sampai semua orang pergi di forward. Berbakul-bakul dapat. Kau diam je lah, bagi je lah kakak kau menyanyi. Tapi saya faham lah kenapa Syada Amzam menyanyi macam tu. Maksudnya, adakah dia lantik kontraktor? Dia macam ni. Kadang-kadang kan, ke isu kontraktor yang lapis keempat. Dia macam ni. Kita reflect balik dengan diri kita. Okay. Kadang-kadang bila kita nyanyi, kita rasa suara kita sedap lah. Betul. Termasuk saya. Betul. Apatah lagi bila kita menyanyi dalam jamban. Betul Kan? Tapi awak tak publish dekat X ataupun dekat Twitter macam tu sekali. Itulah mungkin yelah, kadang-kadang bila dia rasa awak tahu kena nak cari plugin autotune tu, at least lah. Kenapa plugin autotune dia tak install? Mungkin dia macam ni. Mungkin dia cakap, okay. Katalah kita satu tim saya yang menyanyi. Saya dengar ini macam kita kena perbaiki. Okay Bang Om, tolong setting je autotune. Macam okay lah, tak apa, aku buat lah. Okay. Buat kan, abang lupa nak save. Dia jadi video asal balik. Okay. Abang hantar kat Jimmy. Kau post Jimmy. Upload sekarang. Betul aku post Aku post Mungkin lah. Kita ni banyak buat dosa malam ni.
Berjaya lah TPR dengan tim STR. Betul. Berjaya lah. lah. Macam ada satu content creator tu yang gaduh laki bini bercerai-berai. Bukan bercerai-berai, gaduh berkahwin dua. Mudahnya Happily ever after. Seperti yang kita expect dalam podcast yang ke-8. Yes, betul. Mudahnya jadi konten. Udahnya jadi konten. So tak tahulah apa game plan diorang. Okay, kita ucapkan diorang semoga berbahagia lah. Betul. Is ada nak top up ke? Kalau awak nak top up pasal Alif Tega, kita akan bawa ke sesi yang kedua. Sesi kedua. Kita break dulu. Saya tak kot. Boleh Cuma ni saya please, nak boleh. Boleh. Saya tahu topik ni awak suka. Okey, boleh. Tapi awak bagi peras sikit. sebelum kita pergi pada mentega. Okay. Saya just nak ni lah, just maybe some food for thoughts lah kan. Okay. Mungkin juga saya akan ambilkan benda ni untuk buat highlights dan perlu diberitahu kepada rakyat Malaysia. Okay. Saya rasa sekiranya kerajaan membuat e-Madani adalah untuk bantuan rakyat, Okay. maka jangan selalu manjakan rakyat dengan bantuan. Jangan bagi cash macam tu. No, bukan. Yalah, satu jangan bagi cash lah. Tapi bila manjakan orang dengan bantuan, dia terlampau bergantung kepada bantuan. Saya pernah hadap dengan ramai orang yang memerlukan bantuan. Dan sememangnya diorang ni memang mengharapkan bantuan kerajaan saja. Semata-mata balik rumah, lepas tu dia akan main Mobile Legends ataupun PUBG. Ada wujud dan ramai golongan-golongan ni. So bila diorang terlampau bergantung, jadi apa? Aku tak ada kerja, tak apa, kerajaan akan bantu aku. Faham. Sebab tu doesn't matter kerajaan bagi 100 ke, 300 ke, 500 ke, tak pernah mencukupi. Betul lah. Dia never ending lah. Kalau bagi 1000 pun orang akan cakap apa ni bagi 1000 tak cukup. Zaman dulu waktu BRIM Najib bagi 300. Dia guling kan. Sekarang ni STR dapat berapa? STR dapat banyak. Ikut anak kan. Ikut anak. Dapat banyak. Pun sama juga kerajaan ni teruk. So benda ni never ending. Dia tak ada. Sampai dia bagi 5,000 pun dia gulingkan juga. Sama je. Bukanlah conclusion lah. My opinion is kita takkan dapat puaskan hati semua rakyat. Betul. Cumanya kalau kerajaan sepatutnya lah dalam pelaksanaan e-Madani, mungkin saya rasa ia adalah untuk spread awareness macam mana kita nak pakai e-wallet, digital dan sebagainya. So mungkin pihak-pihak JCOM, sekarang ni JCOM ke? Dulu jasa, sekarang ni JCOM kan? JCOM lah. JCOM lah kan? Bukannya pengerusi dia baru kena pecat. Itulah. So pihak JCOM sepatutnya perlu menitik beratkan benda ni kan, dalam memberi tahu penerangan bahawa benda ni adalah untuk apa. So orang tak salah anggap. Jadi netizen tak salah anggap, oh ni sebenarnya bukan bantuan, dia adalah untuk spread awareness contohnya. Tapi itulah nak buat macam mana kan. Dia punya pengurusi dan staff pula sibuk video call, jadi kita pun faham lah keadaan tu. Dan bagi saya kalau benda ni jadi isu dan rakyat marah kan, kita tidak boleh nafikan juga dia adalah permainan politik. Okey, dia betul kan, tapi dia sebenarnya macam awak cakap, JCOM satu hal, ada ke satu jabatan penerangan. Jabatan penerangan pun kena main peranan. Abang rasa jabatan penerangan buat apa? Mungkin video call. Saya sebenarnya sama. Okay. So kita sambung ke part 2. Yes. Okay. Saya akan simpul juga pasal isu e-Madani ni, dan tu awak pun akan simpulkan juga di part kedua. Boleh. Dan kita ambil rehat seketika. Dan kita akan sambung sebentar lagi mengenai e-Madani dan Alif Tega sedikit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita ke podcast Marahin episod yang ke-9 part 2. Part 2. Seperti kita bincangkan tadi, 2 jam ke buat podcast? sebenarnya para podcast, intermediate podcast ada banyak perbincangan, tapi tak boleh masuk dalam podcast. Betul. Okey, kita sambung. Okay, so kita sambung tadi pasal e-Madani dan juga Alif Tega. Sedikit lah. Kita mulakan dengan e-Madani sebelum kita tutup dengan Alif Tega. E-Madani ni pendapat saya. Okey. Saya puji dengan cara pelaksanaan kerajaan. Dia menggunakan sistem digital. Cuma saya kesiankan kepada orang yang tak celik IT, yang tak celik digital untuk mencapai. Katakanlah orang asal, orang asli. Dia memang hidup dia di kawasan perkampungan, dia tak menggunakan handphone.
Dia macam mana dia nak claim? Dan dia entitled lah benda tu. Sebenarnya bang, jangan terkejut kalau saya cakap Betul. Tapi ada di kalangannya yang betul-betul tak ada tu. Betul. Mungkin tak ada older coverage kat generation hutan. lah. Sebab kat hutan tak ada coverage. Kita rasa macam tu. Tapi sebab baru-baru ni saya dapat satu call daripada sebuah jabatan. Saya tak nak sebut lah sebab dia orang klien saya. Dia minta saya. Dah kenapa budak ni? Dia main wire. Okay. Budak ni main wire. Main wire. Dek jangan main wire dek. So saya dia call saya, Cik Skandar, kita nak buat satu program untuk TikTok. Okay. Dan TikTok ni bukan kita nak TikTok yang biasa buat live ke buat konten tak. Habis Kita dia nak apa? TikTok shop. Wow. Dan juga affiliate. Lepas tu saya tanya dia satu soalan. demand dia pun dah something kan? Saya yelah Didi faham lah. Dia faham. Kau tanya apa? Saya tanya dia. Ada benda sensit kita lupa nak Okay. Okay. Saya tanya dia, tak ada masalah ke kita nak buat tu? Saya okey je nak mengajar. Okay. Tapi masalahnya ada internet ke kat situ? Ya, ada access internet ke kat situ? Pada orang cakap, Cik Skandar, sekarang ni kita dah tahun 2023. Orang asli pun dah mempunyai capaian internet dan dia pun dah memang main TikTok dah pun. So Sangkaan saya Malaysia. sangkaan kita lah, bukan abang dia. Sangkaan kita dah Malaysia lah. Kita rasa macam diorang ni masih duduk kat kampung, masih lagi bercucuk tanam, potong pokok ke kan. Tapi Cari bukan. akar hutan, akar kayu. Bukan, diorang pun dah mula moden, dah pergi kepada Dan dia modern nak life. gunakan TikTok shop ni untuk memasarkan hasil hutan diorang. Saya rasa sebegitu. Okay. So saya tarik balik. Maknanya dah maju. Saya tarik balik. Tapi mungkin betul lah apa yang abang cakap. Setengah kawasan. Mungkin dia orang tahu macam mana nak main TikTok, tapi tak tahu macam mana aku nak beli gunakan e-wallet kan. Mungkin. Yes. Dan e-Madani ni merupakan proses yang bagus lah untuk orang tu kan. Cuma dari segi kita punya pakalan data, sebenarnya tak berapa tepat lagi. Ada yang layak, dah kira-kira kaki kiri dia tak lebih 100. Submit tak lepas. Itu yang aku seram nak submit tu kan. So itu satu. Dua, mana yang lebih daripada 1,000 setahun, kata-kata submit, lepas tu meroyan dekat X, tu satu hal lah juga. Betul. So mungkin dari segi data, diorang tengah kemas kini lah. Saya harap kerajaan daftar punya data center dan data rakyat ni you kemas kini. So tahun depan masa you nak bagi 300 e-Madani, lebih senang, lebih seamless. Betul. Okay. Dan juga dalam serentak e-Madani ni, diorang buat My Digital ID. Apa tu Apa tu? Saya tak apa faham sebab dia tak meluas lagi. Seolah-olah kita register kita punya digital ID kita ni dengan kerajaan, dan kita boleh gunakan My Digital ID tu. Macam apps yang JPJ tu Ya, lebih kurang macam tu lah. License apa Mungkin dia adalah IC tapi berbentuk digital. So maksudnya kita mudah lah untuk bawa ke mana-mana. Rekod kita sentiasa ada. Dan geng-geng mata Dajjal. Dajjal ni pun pun katakan ini adalah salah satu cara untuk mendominasi, ambil data and so on. Mungkin saya nak sentuh sikit perkara ni lah kan. Mungkin ada orang akan rasa kasar, tapi saya rasa ini adalah kewajipan tanggungjawab lah untuk saya highlightkan lah. Okay, ada yang cakap digital ID ni dia akan letak chip dekat tangan lah, scan QR kat tangan. Masa vaksin pun macam tu. Sama the same thing kan. Cakap lepas ni kita tak boleh beli barang tanpa digital ID ke. Dan benda tu orang kena scan, so orang boleh ekor kita di mana-mana kita berada sebagainya. Tapi saya nak bagi tahu sebenarnya pada geng-geng yang terlampau konspirasi ataupun terpaling konspirasi, taksub konspirasi, terlampau taksub pada benda-benda tahyul ni, saya rasa daripada kurang kekal miskin dan selalu berkomen dekat dalam TikTok, lagi baik korang menulis novel. Sebab imajinasi korang terlampau bagus. Betul. Saya rasa pekat dia punya imajinasi dia. Kalau abang tengok abang Jimmy, awak boleh tengok geng-geng ni adalah geng-geng yang malas bekerja. Dia akan komen kat TikTok. Betul, macam tak ada kerja. Bukan macam tak ada kerja, memang tak ada kerja. Okey, betul. Kalau dia ada kerja, dia tak fikir macam itu. Kita punyalah dalam kerja kita, macam mana aku nak cepatkan lagi Excel ni, otomasikan kita punya pekerjaan kan. Dia duk fikir letak chip kat sini orang ikut. Satu masalah dia. Siapa nak ekor kau kalau kat bank account kau tinggal RM6.60? Betul. Tapi kalau betul features yang masukkan chip tu ada, saya suka. Nak beli barang dah tak payah bawa handphone wallet, tinggal
Tapi dia takkan pada tahap tu lah, Min. Saya rasa dengan keadaan sekarang ni pun tak ada teknologi yang mungkin tu kan. Tapi saya rasa yelah, kalau perkara tersebut betul-betul berlaku, My Digital ID perlu implant chip kat tangan, mungkin berhaklah kau untuk bersuara. Tapi sekarang ni member tu kata kau daftar apps. Jadi kita kau punya cerita boleh sampai tiba-tiba ada chip kat tangan. Kalau kau jadi penulis novel, kau rasa kaya dah kau. Betul. Dia boleh buat fiction novel. Betul. Sama macam kita dengar lah sebelum ni, anti vaksin dia kata ada chip masuk dalam badan vaksin apa semua kan. Kadang-kadang kita rasa macam korang ni isap apa ni? Betul. Lain macam dia punya universiti dia. Kan lain macam dia. So pendapat awak ni macam mana, Bi? Pasal e-Madani. Bagi saya dia penting lah. Saya tengok makin hari rakyat makin susah. Okay. Dan saya harap benda ni tidak dipolitikkan lah di pihak pembangkang dan sebagainya. Betul. Seperti biasa saya bukan jurucakap kerajaan, bukan. Dan bukan jurucakap pembangkang juga. Bukan jurucakap pembangkang juga. Saya cuma berkongsi pendapat itu kan. And then apa namanya, dia penting lah macam saya cakap tadi kan. And then kalau boleh kalau boleh bagi saya, kalau betul lah nak menggalakkan menggalakkan rakyat Malaysia untuk ke arah digitalisasi, guna e-wallet dan sebagainya, peluaskan lah lagi. Peluaskan lagi lah media-media platform yang kita boleh pakai untuk claim. Okay, soalan cepumas. Okay. Tahun depan e-Madani punya e-wallet berapa patut kerajaan bagi? Berapa Kalau dia untuk awareness, RM100 tu dah cukup. Okay, faham. Tak, kalau dia bantuan kerajaan ni obviously tak cukup. Okay, jadi berapa lah? 300? Is, berapa is? Saya punya cadangan mungkin pelik sikit lah. Okay. Saya rasa benda ni tak perlu ada pun sebab kita dah ada STR. Cuma STR tu boleh implement pakai kaedah e-Madani ni lah. Saya rasa itu adalah lebih efektif. Sebab kalau kita dah mungkin pada tahun depan kita dah tak perlu nak spread awareness pasal benda yang dah memang sedia ada. Okay. Semua orang dah tahu dah. Semua dah tahu dah. So kalau dia kata bantuan kerajaan, mungkin pada bahagian STR tu boleh diperbaiki. Rather than kita ada satu lagi inisiatif yang kau tiba-tiba datang mana. Ya, kat Malaysia ni banyak program. Betul. Boleh tahan program dia. STR, e-Madani, Betul. e-Rahmat dah apa macam-macam Rahmah kot. Rahmah. Okay, so sampai kita pun confused. Betul. Okay. Kita confused. Tapi kita lagi confused pasal Alif 3. Ya. Alif 3. Betul. Itu topik kita minggu lepas saya bincang dengan Abang Om Kahwin dua. pasal kahwin dua. Saya pro lelaki lah. Saya pro kepada wanita. Saya rasa apa yang Alif 3 buat tu tak betul. Kalau awak pula macam mana? Okay. Sebab awak tertinggal ke tepi. Tambahan sikit lah. Pagi ni ada viral video tentang satu influencer. Saya tak kenal. Tapi dikatakan influencer laki bini ni sebenarnya dah bercerai lama tanpa sedar. Dan diorang sekarang ni tengah mempertikaikan anak kedua ni, apakah status dia. Okay. So saya ceritakan sedikit lah. Mungkin abang dengan Jimmy tak tengok lagi kan. Betul. Memang tak pernah. Tak lalu lagi. Jadi ada satu influencer ni, laki dan bini, nampak sangat bahagia di social media. Dan yang dikatakan oleh wanita influencer ni, the woman, dia kata dulu waktu awal-awal perkahwinan, laki dia dah curang. So laki dia ada menyatakan satu taklid, di mana sekiranya aku curang ataupun aku bernafsu dengan mana-mana perempuan dan samsat macam itulah, dan kita talak 3. Wow. Talak 3 dengan lafaz atau macam mana? SMS. Ini yang saya baca je lah. Dan apa yang dikongsikan oleh wanita tersebut lah. So pagi ni saya tengok satu video. Wanita tu buka pintu rumah, ada perempuan lain dekat dalam rumah dia dengan lelaki dia. Saya perasan video ni. Perasan Tapi saya tak follow. Tapi tak follow sebab dia sangat confusing. Maksud saya baca-baca baru aku faham apa benda. So sekarang ni dikatakan bahawa lelaki tu dah lama lah curang dengan dia. Curang dengan dia. So maksudnya taklid tu pun dah jalan. So sekarang ni itu jadi isu dia. Sekejap Is. Awak faham tak? Sebab kita dah kahwin. Yelah, awak faham tak pasal taklid ni? Taklid. Taklid cerai ni. Tak boleh saya tahu. Okey. Dia macam ni tau. Kesnya katakan saya dengan Is lah. Saya lelaki, Is bini saya. Kalau saya curang, saya dah buat precondition tau. Akan jatuhnya cerai terhadap engkau kalau aku bercurang dengan bernafsu dengan wanita lain. Yes. Faham. Okey. So dalam isu yang Is cerita ni,
benda ni dah curang mungkin setahun lepas, 2 tahun lepas. Mungkin lama lebih macam dari tu. Dan masa 2 tahun atau 3 tahun lepas ada anak. Ya, dia ada anak. Dia ada anak. Cuma status anak kedua tu yang dia jadi dipertikaikan kan. Sebab dia katakan bahawa dia find Jatuh out tak lah. cerai dah. Jatuh tak cerai dia. Wanita ni dia punya ex-wife ataupun wife dia ni menyatakan bahawa dia mempunyai bukti yang bahawa dia ni dah curang selepas daripada yang dia cakap tu. Maksudnya sebelum anak kedua dia tu lahir. Mungkin dia tanya pada dia punya skandal ke apa, Allah Alam lah kan, skandal lelaki tu ke apa. Tapi maksudnya dia kata ada bukti tu. So sekarang ni dia jadi jam perempuan tu. Habis anak aku ni anak haram ke apa? Sebab dia berat sangat betul lah. berat. Pasal agama ni jangan buat main kan. Dan itu adalah anak ni. Maksudnya walaupun taraf dia. Taraf dia tu adalah anak haram. Contoh anak luar anak luar nikah. Itu anak aku. Apa aku nak buat ni? So dekat wanita ni dia terlampau jam. Mungkin dari segi pendaftaran Jabatan Pendaftaran Tentera lepas. Dah settle lah. Anak dia pun dah besar juga. Dah besar lah. Tak adalah besar sangat. Tapi dia status dari segi status anak tu. Status anak tu. Adakah dia akan jadi anak tak sah taraf lepas ni? Betul tak? Dia tak boleh pakai bin bapak dia lah, something like that. Tak, saya tak pasti. Mungkin dia akan jadi isu pada mungkin anak tu. Saya tak pasti. Dan mungkin kalau benda ni escalate lagi 2-3 hari, mungkin ada pihak yang daripada Jabatan Agama Islam akan terjawab. Saya rasa mungkin dia akan jawab lah. Tapi ini adalah satu kes yang agak kita tak pernah dengar sebelum ni. Kan? Maksudnya tak pernah berlaku. Jelas sekarang ni social media makin meluas. So bila benda ni berlaku, semua orang dapat ilmu yang baru lah. Bagi kita benda tu adalah ilmu. Tapi inilah apa tambahan serba sedikit. Ada lelaki curang dan juga Alif 3. So saya nak sentuh sikit lah dalam kes ni. Mungkin saya terlepas trend lah. Okay. Dikabarkan bahawa Alif 3 ada memukul isteri dia. Tapi yang itu kita tak boleh nak komen. Sebab benda tu kita tak tahu kesahihan dia macam mana. Walaupun ada medical report. Walaupun ada medical report, walaupun ada voice note, tapi kita tak tahu betul ke? Betul ke? Betul lah. We were not there. Tapi yang kita tahu yang pasti adalah Alif 3 kahwin 2. Dan dia tidak menceraikan isteri dia. Kan? Betul. So dalam kes ni mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tak. So saya rasa sebenarnya tak salah pun untuk Alif 3 kahwin 2. Saya rasa macam tu. Betul. Dan kalau nak dibandingkan dengan yang influencer yang tadi tu, yang curang kat belakang bini kau dah janji, kau dah letakkan satu taklid, tapi kau keep on buat, dan kau dah tahu kau buat tapi kau tak bagi tahu bini kau yang itu salah. So lagi teruk dia salah. Sebenarnya apa yang Alif 3 buat tak salah. Tapi dia buat benda yang betul. Dia buat yang benda yang betul. Cuma benda tu menyakitkan hati isteri dia. Yes. Betul? Sebenarnya dalam episod ke-8 saya cakap benda yang sama. Legally it's correct. Yes, betul. Dan kalau ikut agama pun it's correct lah. Tapi betul. ethically it's wrong lah. Yes. Strong lah. Sebab wife dia tengah mengandung dan dia nikah kat Thailand. Betul. Dan dia sekarang pula macam wife dia dah redha. Betul. Dan kita pun dan tak tahu business wife sebenarnya dia semakin maju. Kita tak tahu ni sebenarnya adakah benda ni konten ke apa. Sebab dia sangat elaborate. pelik. Pelik lah. Bagi saya dia agak pelik. Sebab saya sampai satu tahap saya duk cakap dengan bini saya sayang, nanti sebelum you keluarkan produk rendang you untuk raya ni kan, why not kita buat marketing macam ni kan. So win dekat you, order banyak, I pun win dekat. Wah. Okay. Adakah isteri Is bersetuju? Podcast episod yang ke-21 episod yang ke-21 Is akan buat confession. Is kahwin 2. Confession Is akan kahwin 2. Bergegar lah Tika Jaya. Tapi bang, dia pelik sebab macam mana. Kalau kata betul lah benda ni bukan konten lah. Okay. So saya rasa Aisyah pun bukanlah seorang yang bodoh. Dia pun ada duit dia dan ni. So dia boleh je angkat kaki dan caw. Bagi saya sebab dia wanita yang berkejaya. Dia wanita yang berkejaya dan sophisticated. orang pun akan support dia. Bukan kan? Tapi itu lain. Sophisticated bukan. Lain. Tapi dalam kes ni saya rasa macam something is off. Apa dia? Kalau tidak dia jadi pecah bangsul. Betul. Dia akan gaduh cerai. Yang nombor satu minta cerai. Tapi at least dia macam bagi impact yang besar kat Sol juga betul. Tapi dalam kes ni wife dia memang sangat, dia mungkin ada orang kata dia dah berjanji untuk tak mengaibkan suami dia. Tapi at the end of the day, kalau kau betul-betul tersakiti, kau angkat kaki kan, kau dah ada duit, kau dah ada segala-galanya. Ya. Dan saya dengar-dengar wife dia tu yang tolong
Alif 3 untuk naik macam tu lah. Ramai netizen terutamanya kaum wanita, dia cakap Alif 3 ni, kau ni tak bersyukur ke wife kau yang tolong kau sama-sama naik, kau tu tak ada apa-apa, something like that. Tapi awak tengok penghujungnya everyone is happy. Dan benda tu sangat memelikkan saya. Wife Alif 3 yang first happy, Alif 3 pun dia happy sebab sales dia banyak. Dan lepas benda tu berlaku pun dia masih boleh buat live. Kalaulah betul dia tersakiti kan, saya rasa dia akan murung. Betul. Macam mana aku dia nak buat memberi live? kesan yang mendalam. Betul. Sedangkan kalau dulu saat kita sedang bercinta kan dengan waktu zaman kita muda kan, putus Clash, pun kita clash pun kita dah rasa macam end of the world. hidup aku dah akhir. Betul. Mak cakap jom makan, mak dah siapkan masak tak apa mak, tak makan lah. Kita berada pada tahap macam tu lah. Tapi Frans memang menonggeng lah. boleh buat live dan masih boleh menjual. Dia tak Frans menonggeng pun. Macam mana ni awak rasa Alif 3 ni? Bila yalah, sebab episod minggu lepas belum keluar yang viral lah, yang kita jangka tu pasal medical report pasal apa tu kan. So bila jadi macam ni, saya rasa dia lebih kepada konten. Tapi bagi saya benda tu tak patut lah dikontenkan. Okay. Tak semua benda kita boleh buat konten. Dan tak patut lah. Ini soal rumah tangga, ini bukan soal. Bagi saya lah, teruknya moral masyarakat kita, semua benda nak dikontenkan. Saya asal menyimpan benda ni sebagai teori konten. Okay. Tapi hujung-hujung saya merasakan diorang settle down. Diorang settle down sebab masing-masing sedar kesalahan dan ketidaksempurnaan masing-masing. Itu yang saya rasa. Dan isteri Alif 3 dah rasakan apa salah dia. Yang selama ni diabaikan Alif 3 tersebut, dan sampai Alif 3 mencarinya di wanita lain. Dan wanita lain tu pula mungkin datang peaceful. Dia nak berbaik dengan isteri yang nombor 1, which is no way. Jangan jejak rumah aku. Ceraikan aku. Okay. So mungkin dia kata, tapi itulah at the end of the day, dorang menjadi role model. Sebenarnya dorang menunjukkan, sebab mungkin dorang merasakan tanggungjawab sosial tu. Kalau dorang bercerai-berai dan membawa perkara ini ke arah negatif, dorang menjadi dorang mempunyai tanggungjawab sosial yang menunjukkan kepada masyarakat, bila kau tak ada settle down dengan suami kau cerai, which is sebenarnya satu benda yang perlu dielakkan. Nak kahwin lagi sekali tu bukannya mudah. Betul. Baik lelaki ataupun perempuan. Perempuan. Kalau lelaki mudah sikit. Saya tak tahulah whether this is a content ke tak lah. Tapi benda yang sangat-sangat saya muskil adalah macam mana dia boleh, lepas perkara tersebut berlaku, dia masih boleh buat live. Saya duk fikir, kalau aku kat tempat dia lah contohnya, I don't think that is something yang kita boleh buat lah. Betul. So saya pun takkan mampu lah. Kuat gila dia kan. Macam cekal gila dia ni kan. Kita boleh menyembunyikan dia punya rasa. Kita mungkin boleh buat kerja. Tapi macam kau boleh buat live, kau berhadapan dengan orang yang macam profesional. Dan obviously dalam live tu orang akan tanya. Betul. Jadi kita boleh buat kerja, bersyarat tolong siapa jangan tanya. Aku boleh buat kerja, kau jangan tanya. Betul. Tapi itulah, at the end of the day, saya rasa kalau siapa lelaki kat luar sana nak kahwin dua, boleh. Tapi you need to find the right tune lah. Maksudnya kalau kau abaikan bini pertama, that is wrong. Kau abaikan bini kedua kau pun, that is something wrong lah. Dan yang paling teruk, dalam ramai-ramai lelaki kahwin dua ni, mungkin netizen cakap engkau ni tak menghargai bini kau dan sebagainya. Baik korang check dulu lelaki korang curang ke tak belakang kau. Tak lah, yelah, engkau sibuk dengan hal rumah tangga orang. Betul. Sampai ada satu budak ni, okay, perempuan ni lawa. Tak, perempuan ni lawa. Okay. Dia buat video, dia marah. Aku bangun aku tengok berita ni, aku dah shaking. Betul. Lepas tu dia cakap apa? Saya tak ingat lah. Tapi dia ingat part shaking kan. Dia tengok menyampah betul aku budak. Tak, dia cakap macam ni, laki musibat semua siap. Betul. So at the end of the day, itu adalah hal rumah tangga orang lain. Orang lain memiliki kebahagiaan dengan cara-cara yang berbeza. Ada wanita, laki aku dah bagi segala-galanya. Dia dah belikan aku rumah, dia belikan aku kereta. Aku dah ada anak-anak. Cukup. Yes. Tak apa, laki aku mampu. Silakan. Tak ada masalah. Ada je orang hidup macam tu. Betul. Kan? Dan tak semua perempuan macam kau. Macam tu lah maksudnya. Betul.
Sebab dia terlampau ikut feminin, emosi. Betul. Dan feminin. Gerakan feminin ni pun satu hal juga kepada masyarakat Feminis. kita. Oh, Feminis. Betul. bila kita Feminin. bila kita cerita Feminin tentang kumpulan. feminism Feminism. Okay, feminism. Pagi tadi pun ada tular satu tular viral lah. Okay, di Facebook. Tata kelola. Tiba-tiba. Dia ambil daripada TikTok. Okay. So TikTok ni dia buat satu gambaran macam AI lah, lukisan ke AI. Saya rasa Yang tengok perempuan dekat tengah-tengah, laki pertama, laki kedua. So lepas tu yang menyeramkan dia macam komik-komik. dia macam komik. Dia macam komik. So yang menyeramkan adalah di ruangan komen. Ui, betul bang. Itu abang kena baca bang komen dia. Apa kena baca? Serius. Semua Takut. tibai. Tak, dia letak gambar tu. Perempuan ni satu dia kahwin dua lelaki. Okey. Gambar tu dekat atas pelamin. Perempuan tengah-tengah. Ini laki, suami pertama, suami kedua. Lepas tu dia post tu. Lepas tu komen kat bawah tu. Ui, sangat macam menyeramkan, tak ada. Ui. Dia macam ni. Nauzubillah macam tu komen dia. Dia macam ni. Benda yang melibatkan hukum, Betul. engkau tak boleh kata kalau. Sebab benda tu akan memesokkan akidah. Kita ni tak adalah baik sangat. Betul, betul, Tapi betul. ada benda yang kalau dalam Al-Quran kata tak boleh lah. Betul. Kan? Kita tak boleh kata kalau boleh mesti sedap. Tak boleh. Kan? Dan satu lagi, bila saya tengok ruangan komen, boleh kata majoriti ni wanita. Dan wanita-wanita ni saya tak tahu gersang ke bodoh ke, saya tak pasti. Tersakiti. Bukan tersakiti bang. Bukan. Dia macam Menggeledat. Menggeliat. Komennya menggeledat bang. Abang kena tengok lah. Abang kena tengok. Kami podcast nanti. Tak apa. Habis bukan nanti saya tunjuk. So sebenarnya bila kita tengok macam tu kan, engkau expect yang engkau pun diberikan hak sama oleh Allah untuk kau kahwin dua dan sebagainya. Equality. Tapi laki kita tak mengandung. So Betul. kalau laki ni pergi memantat banyak kali pun, nanti kita sensorkan. Okey, boleh. Nanti senti Allah Okey. minit ke berapa? Allah la ilaha. Okey, 23. Terkeluar. Tak ada. Bukan maksudnya kalau kita begitu pun, kita takkan mengandung. Betul. So katalah perempuan tu adalah untuk kita satu lelaki, 4 wanita. Okey, dan wanita ni tak ada lelaki kita je. 1, 2, 3, 4. Dah sah itu anak aku. Betul. Tapi apa akan jadi bila satu wanita, 4 orang lelaki dekat dia. Aduh sakit kau. Aduh. Okey. So apa dia jadi? Macam mana nak tentukan taraf Anak aku yang anak? satu ni. Betul. So that's why. Tak ada equality. Tak ada equality Tak ada sebenarnya equality. antara lelaki dan perempuan. So kalau kau nak kata Dan pejuang-pejuang feminis ni, dia nak equality antara lelaki dan perempuan. Betul. Sebenarnya apa Dari yang dia semua minta aspek. tu, sebenarnya bahaya apa yang dia minta tu. Betul. You have to be careful what you wish for. Betul. Dia ni saya kan dulu waktu saya di sekolah rendah lah, saya seorang pengawas dan di bawah saya ada satu setahun bawah saya ada satu orang perempuan junior perempuan, dan dia ni dilihat sebagai calon ketua pengawas yang akan datang lah. Leader lah. So nama dia saya tak nak sebut. Okay. Tapi end up saya pernah mengeluarkan kenyataan ni lah. Saya kata perempuan tak sesuai untuk jadi ketua. Maksud dia marah ke? Okay, dia tak marah. Rupanya dia pendam. Dan betul, lepas saya masuk ke sekolah menengah, dia dapat jadi ketua pengawas lah. Rezeki dia lah. Rezeki dia. Kita pun sebab tadi tu it's not my problem anymore. So fast forward kepada waktu tu usia kita dalam waktu tu PKP. Saya ingat PKP. Okay. Dan sahabat baik saya dia screenshot Twitter wanita tersebut. Dia mention pasal benda ni. Pasal yang Dulu yang awak cakap. dia kata ini adalah contoh orang yang orang yang tak bagus itulah. Misoginis. Dia kata Misoginis. Maksudnya? Misoginis ni pro lelaki lah. Mudahnya. Feminis pro perempuan. Misoginis adalah orang yang menentang lah. Tapi dia sebenarnya macam ni, kita bukannya menentang, tapi kita cuma menzahirkan apa yang kita rasa. Betul. So at the end of the day, saya tak minta sahabat saya ni untuk backup saya pun. Saya cakap itu terpulang kat dia. Sebab tak silap saya dia screenshot tu adalah Facebook punya status. Macam komen ke apalah, saya tak pasti. Tapi memang ada nama saya kat situ. Memang ada lah, tertera lah. Dia follow awak lah, something like that. Tak, dia pendam. Sampai satu hari daripada dia luar dulu, kan. Waktu tu umur saya 12. Sekarang ni waktu PKP tu umur saya dalam 24, 23 macam tu. 23. So 11 tahun
kau pendam, aku tak tahu berapa lama kau peram screenshot tu, aku tak pasti. Mungkin dia keluar kat Facebook memories lah kan. So dia screenshot, dia buat dia jadi content. So dia kata ini adalah contoh orang-orang misoginis yang tak pandang perempuan yang apa semua kan. Lepas tu saya tak minta member saya backup. Saya cakap biar hantar dia lah, dia happy dengan cara dia kan. Aku pula sekarang tengah sibuk dengan aku nak bantu orang cyber PKP kan, bagi orang apa bendera putih apa semua. Lepas tu member saya tolong balaskan. Orang yang ada kat dalam komen ni, yang cakap ni adalah orang yang membantu ramai orang ketika waktu PKP ni. Berbanding dengan kau, apa yang kau buat? Sumbangan kau. Faham. Dia delete post tu. Dia terkesan dengan dia kena tepek. Mungkin dia ingat saya ni adalah orang yang mungkin tak berjaya. Mungkin saya baru habis belajar ke apa semua. Tapi waktu tu pun saya alhamdulillah diberikan rezeki untuk saya bantu orang lain. So bila benda macam tu lah, dia macam ni lah. Kita bukan anti wanita. Betul. Tidak sama sekali. Tidak saya. Mak saya wanita. Betul. Bini saya wanita. Kita keluar daripada perut wanita. Betul. Kita keluar daripada perut dan wanita. kita pecinta wanita. Betul. Tapi cinta tak selalu memiliki. Itu satu hal lagi. Tapi itulah kita kena faham yang bahawa ada sesetengah benda yang it's not meant for them. Yes. So kita jangan argue tentang kita kena ada wanita sebagai ketua dan sebagainya. Maybe ketua untuk wanita mungkin ya. Tapi untuk wanita lead the whole man, the whole nation, the whole country, saya rasa ada sebab kenapa semua nabi dan rasul adalah daripada kalangan lelaki. Betul. Betul. Dia simple lah. Kita ada agama, kita ikut agama je lah. Walaupun kita tak mengamalkan semua. Betul. Kita pun nama pun manusia memang buat silap kan. Tapi sekurang-kurangnya kita ikutlah landasan agama tu kan. Betul. So tak perlulah nak jadi feminis ke, nak jadi apa tadi? Misogynis. Kan? I mean like kita ikut je lah agama kita. Kita ikut. Senang sebab macam tu. saya rasa dalam Islam pun kita mengajar untuk menghormati wanita. Betul. Kita tak pernah merendahkan diorang. Kita pun tak suruh dia duduk rumah dan tak buat kerja. Kita nak diorang, kita nak empower diorang. Martabatnya tetap tinggi. Martabatnya tetap tinggi. Dan di sebalik kejayaan seorang lelaki, mestilah ada wanita di belakang. Dia wanita atau di sisinya tau. Betul. Sebenarnya di sisinya. Dan dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang peniaga kan, tanpa isteri saya dan juga mak saya yang menjadi tulang belakang saya. Maksudnya dia memang kat belakang saya, dia bukan kat sisi saya. Sebab bila saya jatuh, dia ni lah yang tegakkan balik, tolak saya ke depan balik. So kita tak boleh nak cakap yang kita wanita kena memperjuangkan hak. Because at the end of the day, kau rasa engkau dominan, kau rasa lelaki ni tak layak dan sebagainya, kau hilang hormat kepada syurga engkau. Faham. Itu jadi isu. Betul lah. Sebab kita tanggung dosa dia orang. Betul. Bukan dosa siapa-siapa, dosa adik-beradik. Itu kita tak kali tu. So Mi, macam mana Mi? Adakah awak masih bersimpati dengan wanita-wanita yang tersakiti akibat tindakan suaminya yang kahwin dua secara sembunyi-sembunyi? Ataupun sebenarnya bila dia menetapkan hak yang bahawa perkahwinan diorang tu perlu monogami dan menafikan hak poligami dari lelaki dia, dan rasanya lelaki dia skandal kat belakang dia. Untuk monogami dan juga poligami itu hak seorang lelaki itu. Yes. Dia berhak untuk pilih. Yes. Nak kahwin dua ke atau nak setia kahwin satu. Macam kita bincang minggu lepas, point saya adalah apa yang dia buat tu dari sudut agamanya betul. Dari sudut etiknya tak betul. Sebab wife dia tengah mengandung, macam tu lah. So bagi saya itu hak masing-masing untuk bahagia. Betul. Saya tidaklah pro kepada wanita. Okay. Sangat. Sangat. Okay. I mean like macam itulah kan. Saya tidaklah pro. Dan saya tidaklah kata apa yang Alif 3 buat tu betul 100%. Dia macam tu lah. Saya ada satu ketapi baru sampai. Dia ada satu daripada mana bang ketapi? Ketapi ni daripada Setialam. Jamu Mall. Okay. Apa tu? Jamu Mall. Bila mengatakan konten dan dia bercerai juga, dan konten perceraian dia di-upload ke media sosial. Tak, Jamu Mall tu apa? Jamu Mall dia antara dia content creator lah. Influencer okay. Influencer. Dia ada jual barang apa semua, and then dia upload benda ni. Okay. So dia jadi isunya, kenapa kau nak upload konten perceraian yang sepatutnya jadi privacy? Dia macam ni bang. Saya berpendapat satu je. Bila wanita rasa dia ada duit berbanding dengan lelaki, dia rasa the world is at the feet lah. Kan? It's at their feet lah. Dia rasa macam aku yang berkuasa, lelaki aku tak guna pun. Dan kenapa dia orang post kat konten sebenarnya adalah untuk dia meraih attention dan juga
apa panggil bahasa Melayu? Itu cloud lah basically. Attention. Perhatian. Dia nak perhatian pada orang ni. Dan dia pun nak test market. Berapa ramai lelaki yang nak aku. Dan dia macam dia upload juga after that dia punya perhubungan cinta baru dia lah dengan that's what saya cakap. Okay, kita nampak laki curang banyak. Betul? Itu yang diperlihatkan. Yes. Tapi kalau kita tengok perempuan curang pun sama banyak kalau tak lebih banyak. Cumanya laki ni, kita ni apa, bila benda tu jadi, kita pendam. Buat apa aku nak post aib orang. Betul. Tapi wanita ni, kau celaka kau. Dah start dah. Upload. Aku upload. Yang penting kau nak gaduh dengan aku, kau nak lempang aku apa, kejap lagi aku upload dulu. Itu style dia orang. Betul lah. Tapi saya tengok satu fenomena yang tak sihat berlaku dalam kita punya industri content creator ni. Dia menayangkan soal rumah tangga tu. Betul. Dan diorang ni diikuti oleh golongan muda. Kalau bagi orang muda, bila laki aku ni tak power, tak sempurna, aku akan minta cerai. Itu tak bagus. Betul. Dah tak ada rasa malu. Makin hari makin dah tak ada rasa malu saya nampak. Kan? So hentikan kita rasa hentikan. Betul. Rasa hentikan. Hentikan sebab bagi saya benda tu tak bermoral. Betul. Macam tak bermoral. Kita sebenarnya hampir kepada fasa kekurangan. Kita sangat kekurangan moral dalam diri dia. Satu is moral lah. Kedua saya rasa benda ni sangat penting. Dan benda ni dah ada limited edition Ami. Limited edition lah. Apa yang limited edition? Orang yang mempunyai common sense. Betul. Sebab itu saya sangat setuju. Betul. Sebab by right, kalau you ada common sense, kita takkan ada discussion pasal benda ni. Betul. Habis kita nak buat konten apa? Terjadi je lah konten ni. Dulu kita ramai sangat dengan orang common sense. Orang-orang yang pelik-pelik ni kurang. Tapi disebabkan mungkin ramai yang uneducated lah. Jadi diorang pun ni common sense ni tak ada, tak wujud. Yes. Bila tak ada common sense tu menjurus kepada keruntuhan moral tadi. Tapi diorang terasa terpandai sangat. Boleh jadi rasa terpaling. Dan dia merasakan bumi itu rata. Dan ada di kalangan yang merasakan bumi itu rata, belajar sampai degree. Betul. Kita dah jumpa dekat tu. Betul. Berlampau pandai. Belum lagi kata yang uneducated, tapi dia rasa dia terpaling pandai juga. Itu satu hal lagi. Itu pun satu hal lagi terpaling pandai. Tiba-tiba ada doktor sendiri. Dia boleh buat teori yang cucuk vaksin tapi dalam ada chip. Nano chip. Betul. Dekat kucing, dekat anjing memang kita dah tanam chip. Untuk dekat ikan arwana pun. Untuk kita kesan dia punya baka apa semua. Tapi there's no such thing benda tu dimasukkan dekat manusia. Betul. Memang impossible lah. Kata dia sebenarnya tak mustahil untuk dia nak letakkan dekat manusia. Tapi siapa nak track kau? Itulah persoalan dia. Siapa nak track kau? Macam awak cakap tadi, San, siapa nak track? Apa yang kita boleh buat? I mean like untuk dia kalau para penonton yang menonton ni spread dah ada awareness. Perbincangan yang bukan nak kata ilmiah, tapi yang berisi sikit ni. Kalau awak dengar dan mungkin awak boleh dekat office tu boleh sampaikan lah. Dekat rumah tu boleh sampaikan lah. Apa perkara-perkara ni. Bukan nak sekadar share, tapi borakkan lah. Jangan tak payah claim, benda ni kita tengok dekat podcast, tak payah. Just apply lah dalam kehidupan seharian. Betul lah. Bukan apply, jangan laki-laki kat semua ni macam-macam semua kahwin dua. Dan mampus kita punya podcast kena serang betul-betul. Kena bash kan. Kita tengah buat podcast orang balik marah kan. So itu je. Untuk hari ini perbincangan yang padat, menarik. Terima kasih Is kerana kena kembali. Betul. Kita mengucapkan terima kasih lah kepada para penonton yang mendengar di Spotify. Betul. Dan juga dekat YouTube. Tinggalkan komen apa-apa, dan insyaAllah kita akan balas dalam sehari 2. Dan nantikan juga podcast aneh yang akan masuk kerana Ayim agak sibuk. Yes, betul. Okay. And then kalau korang perlukan lah nak kalau ingat nak mengikuti Iskandar punya social media ataupun saya punya social media ataupun awak Jimmy punya social media, tinggalkan komen, kita akan DM. Apa social media, you nak TikTok ke, nak Facebook ke kan. Sebab orang ni pun sahabat-sahabat saya ni pun sangat aktif di TikTok, di Facebook, di Twitter, dekat LinkedIn aktif ke?
Awak? Dah kurang. Dah kurang. Dah kurang LinkedIn pun sama. Apa je. Saya aktif di Job Street. Job Street. Okay. So itu je untuk hari ini. Untuk hari ini. Terima kepada government, kalau boleh tukarlah logo tu, cari graphic designer. Betul. Kenapa logonya berat sangat? Kenapa logonya terlalu art berat? Art berat. Okay. So Ish ada sepatah dua last. Saya tak ada abang. Itu je. Dah habis kota perkataan saya ni. Kota perkataan. Okay. So terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi ke episod yang ke-10 akan datang. Bye bye.